Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih, pertama sekali terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya pada hari ini, rakan-rakan penganjur daripada IQ, sahabat saya Dr. Profesor Dr. Rozaimi Ramli, rakan-rakan panel Dr. Abu Hafiz, Ustaz Abu Mubarak dan Dr. Anwar. Abu Mubarak, Abu Hafiz dengan Ustaz Anwar. Ustaz Anwar pun ada Abu juga dulu, kami panggil dia, ada gelaran. Sebenarnya sebagaimana yang disebut oleh Dr. Anwar tadi, Ustaz Anwar kami panggil lebih mesra dengan gelaran tu. Bila Dr. Anwar cerita bila dia ajak bahasa Arab petang-petang ramai yang tertirap tu, saya salah seorang yang belajar dengan dia bahasa Arab petang-petang lah, tapi tak tertirap. Saya bertahan sampai habis kelas. Jadi Ustaz Anwar ni antara orang yang awal-awal mengajar kami bahasa Arab. Bila kami belajar bahasa Arab dulu, masa tu dia tak ajak sastra lagi, dia hanya mengajar bahasa Arab. Dan saya masa tu memang tak tahu bahasa Arab, memang kosong pengetahuan. Petang-petang lah 4 jam, tiap-tiap hari 4 jam pergi kelas dia. Walaupun dia seorang yang baik, buat lawak, bila cerita kita seronok dengar, tapi 4 jam tiap-tiap hari selama 3 bulan, stres jugalah. Masa yang lama juga tu. Jadi kami bila Ustaz Anwar lambat datang kelas, sama-sama kawan kami akan bagi gelaran. Kami bagi kat dia Abu Lihyah, sebab janggut dia macam tu daripada dulu sampai sekarang. Lihyah ni bahasa Arab janggut. Jadi kawan-kawan akan tanya dalam kelas lah, Abu Lihyah dah sampai ke belum? Kalau dia lambat sikit tu, kita alhamdulillah boleh rehat sekejap. Bila Ustaz Anwar sampai, alamak 3 jam ke? Kelas tu 3 jam, short sem. 3 jam belajar bahasa Arab dengan Ustaz Anwar dulu, masa short sem. Ala kulli hal, itu cerita lama masa kat UIA. Jadi rakan-rakan panel, Abu Mubarak, Abu Hafiz dengan Dr. Abu Lihyah, Ustaz Anwar. Datuk Mufti juga. Terima kasih banyak-banyak yang bersama pada hari ini. Saya diberi tajuk untuk bercerita tentang Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga bagaimana pandangan beliau tentang berinteraksi dengan sunnah Nabi SAW. Tajuk ini adalah tajuk yang saya fikir tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kuliah-kuliah sunnah, mungkin tuan-tuan sedia maklum. Semua benda yang saya nak cakap ni tuan-tuan sedia maklum, sebab ia tajuk yang selalu diulang-ulang, dan manhaj ataupun metod beliau di dalam berinteraksi dengan sunnah bukanlah satu perkara baru. Ini perkara yang sering diulang-ulang dan selari dengan ramai tokoh-tokoh pembaharuan lain. Tetapi tajuk ini sangat penting untuk diketahui, walaupun dia asas sangat penting untuk diketahui. Di UIA dulu, masa saya belajar UIA dulu, kami wajib ambil salah satu subjek tu, subjek berinteraksi dengan sunnah. Dan buku yang dibaca pada ketika itu adalah buku Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnati Nabawiyah. Bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Nabi SAW. Masa tu ini subjek wajib. Artinya dalam satu semester, buku ni tak banyak, lebih kurang dalam 200 muka surat, kita akan baca setiap satu patah perkataan dengan guru dan ulas. Masa tu yang mengajar kami Dr. Fathuddin Bayanuni, ulas setiap patah perkataan dalam buku Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Saya tak tahu sekarang ni masih ada ataupun tidak di UIA ataupun di pusat-pusat lain, tapi ini satu ilmu yang penting yang kita belajar, melihat bagaimana beliau menyusun tentang cara berinteraksi dengan sunnah. Saya masuk UIA dulu pun, cerita sikit lah, tuan-tuan pun dah 4 jam duduk penat kan, jadi saya keluar sikit daripada tajuk sebelum masuk ke tajuk ni. Ini mungkin salah satu keputusan yang tepat saya buat kot untuk masuk UIA. Jadi lepas SPM dulu, lepas siap SPM, result saya agak bagus lah juga. So maksudnya confident lah, minta kat mana pun first choice insya-Allah akan dapat. Selagi tak minta medik lah, minta medik confirm tak dapat. Jadi first choice tu insya-Allah memang akan dapat. Saya antara orang yang saya konsult adalah Datuk Mufti. Masa tu saya tanya, Ustaz, saya nak isi apa ni borang UPU? Datuk Mufti pun masa tu belum jadi Mufti, beliau kata isi UIA lah first, sebab kawan-kawan kita ramai kat sana. Saya pun tak tahu, tak kenal siapa kawan-kawan, isilah UIA sebagai first option. Jadi alhamdulillah diterima masuk ke UIA Quran Sunnah.
Masa tu barulah kenal, barulah tahu apa yang beliau maksudkan dengan kawan-kawan. Ini semualah Ustaz Khairul Anwar, Dr. Razak, Ustaz Arif, Abu Hafiz. Inilah kita pun kenal di situ dan seterusnya. Banyak perkara yang kita belajar. Antara perkara yang penting adalah bagaimana berinteraksi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ringkaskan tentang tajuk ini. Kalau boleh ke muka surat seterusnya. Boleh tak? Yang kontrol tu. Okey. Bagaimana berinteraksi dengan sunnah? Asasnya apa yang digariskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dan ini perkara asas yang kita semua tahu. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk kita mengamalkan syariat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan untuk setiap daripada kamu syariat-syariat dan jalan-jalan untuk kamu ikut. Ini Allah nak kita ikut. Tetapi kita tak ada interaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu apa yang Allah nak daripada kita. Maka bertitik tolak daripada kita diwajibkan untuk mengikut syariat. Allah wajibkan kita, tapi kita tak boleh cakap dengan Allah taala. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yab'atha rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Allah Taala sebut tidak ada seorang pun yang boleh berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan wahyu ataupun di sebalik hijab, ataupun Allah utuskan rasul serta melalui rasul itu Allah wahyukan apa yang Allah kehendaki. Ini tiga sahaja cara untuk kita tahu apa Allah Taala nak daripada kita. Wahyu. Ada siapa-siapa dapat wahyu kat sini? Tak ada. Kita tak ada wahyu. Bercakap di sebalik hijab, ini keistimewaan Nabi Allah Musa alaihi salam, bercakap di sebalik hijab. Yang tinggal hanyalah Allah utuskan rasul, lalu Allah utuskan bersama dengan rasul itu wahyu untuk diikuti. Mak, saya tak nampak skrin, benda ni lindung. Tapi nak buat macam mana? Kalau ubah, boleh ubah? Masih. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala utuskan Al-Quran dan juga Rasul. Pertama sekali, sebelum kita masuk tentang sunnah, bila kita berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang Al-Quran adalah mudah kerana tidak ada perbahasan tentang ketepatan Al-Quran dan juga Al-Quran sebagai sumber hukum. Ini tidak dibincang. Setiap satu huruf di dalam Al-Quran dijaga dengan rapi, dihafal dan ditulis, tidak ada ruang untuk ditambah ataupun ditolak. Satu. Yang kedua, demikian juga Al-Quran sebagai sumber hukum tidak pernah dipertikaikan oleh sesiapa pun. Sebab itu dalam ulumul Quran dia tak ada nama dinamakan mustalah sebagaimana mustalahul hadis. Untuk mengkaji ilmu riwayat tidak ada kepentingan di situ. Ada ilmu qiraat, ada perbandingan antara bacaan-bacaan dalam qiraat, tapi ia sekadar untuk memahami maksud, bukan untuk mengkaji ketepatan. Sebab Al-Quran telah pun diriwayatkan secara mutawatir. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Satu patah perkataan pun tak boleh, satu huruf pun tak boleh. Baik. Maka perbahasan tentang Al-Quran hanya merangkumi maksud yang dikehendaki daripada Al-Quran. Berbeza dengan hadis Nabi SAW. Apabila menilai hadis Nabi, ada dua perbahasan utama yang mesti ditekuni oleh pengkaji hadis. Yang pertama adalah perbahasan tentang ketepatan hadis yang kita pegang. Dan yang kedua, perbahasan tentang apa maksud di sebalik hadis yang kita terima itu. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ini dua aspirasi yang beliau bawa dan beliau ketengahkan. Isu yang pertama, tentang ketepatan hadis. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ini keistimewaan dia. Sebagaimana yang disebut oleh Datuk Mufti dalam pembentangan pertama tadi, Ustaz Abu Mubarak juga sebut, beliau berbeza dengan ramai orang yang melaungkan slogan maqasid, menjaga maqasid dan sebagainya. Beliau berbeza dengan mereka. Kenapa? Salah satunya kerana beliau sangat berpegang teguh dengan disiplin ulama hadis. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kalau tuan-tuan baca buku-buku dia, yang saya pun tak baca ke semua tu, tapi kalau baca kebiasaan buku-bukunya, kita faham bahawa beliau bukanlah seorang yang menekuni ilmu naqdil hadis. Dia bukan seperti Al-Albani, Ahmad Syakir ataupun Al-Arnaud. Dia bukan level macam mereka. Dia tidak menekuni ilmu naqdil hadis. Tetapi beliau sangat bersungguh-sungguh untuk memastikan hadis yang sahih diikuti, hadis yang tak sahih ditinggalkan di tepi.
Kalau kita masuk isu yang kedua saya sebut tentang keaslian, ini antara perkara yang sangat dititik beratkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tuan-tuan bayangkan, buku yang dia tulis daripada tahun 60-an, 70-an, ataupun macam Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah pada 80-an, beliau memberi nasihat yang sangat penting. Kita berdepan dengan masalah yang besar dalam fiqh dan juga tafsir. Banyak mufassir, mereka tidak memberi perhatian kepada kesahihan hadis. Demikian juga banyak fuqaha di dalam penulisan fiqh mereka tidak memberi penelitian kepada kesahihan hadis. Ini antara reform yang diajarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kena ubah situasi ini. Ada ramai ulama-ulama yang bagus di dalam hadis yang mesti dirujuk untuk mengkaji kesahihan hadis dalam mana-mana mazhab. Kalau nak baca kitab mazhab Syafi'i, Al-Qaradawi sebut, lihat takhrij yang ditulis oleh Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Al-Habir. Lihat untuk menentukan tahap hadis. Kalau mazhab Hanafi, lihat apa yang ditulis oleh Az-Zailai contohnya dalam Nusubur Rayah. Dan beliau juga sebut, lihat apa yang ditulis. Kalau Hambali, lihat apa yang ditulis oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil. Ini sangat dititik beratkan oleh beliau. Periksa kesahihan hadis, yang sahih diterima, yang daif, pendirian beliau adalah hukum tidak terbit dari situ. Fadailul a'mal boleh, untuk menggalakkan orang melakukan amalan ada penilaian, tetapi hukum tidak terbit di situ. Jadi ini asas pertama yang dititik beratkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau sebut ramai nama ulama-ulama yang beliau suruh baca dan lihat tulisan mereka. Ahmad Syakir, baca tulisannya. Habibur Rahman Al-A'zami, baca tulisannya. Nama-nama besar, Syu'aib Al-Arnaud, dalam bukunya beliau sentiasa sebut, tolong baca buku orang-orang ini sebelum kamu terjun ke dalam hadis, kerana untuk mengetahui kesahihan ataupun tidak. Itu tentang intipati. Yang kedua, sebelum kita pergi kepada masalah yang ketiga tu, diterima ataupun ditolak, yang kedua sahih ataupun dhaif, sebagai sumber. Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga, ini antara keistimewaan beliau. Ramai orang nak reform, tetapi dalam jalan mereka untuk reform, mereka tinggal hadis ke tepi, buang hadis ke tepi, sahih pun buang, dhaif pun buang. Kami ikut maqasid syariah. Kami maqasid syariah macam ni. Dr. Yusuf Qaradawi membantah pemikiran ini. Pada beliau, hadis mesti ditekankan sebagai sumber hukum yang utama selepas Al-Quran. Beliau menjawab dua persoalan yang ditimbulkan. Orang dulu-dulu, orang dulu zaman dahulu, para pengkritik ataupun anti hadis dulu, mereka timbulkan persoalan ini. Mereka kata hadis ni zonni saja. Zonni saja. Alah, hadis sahih itu pun zonni. Hadis palsu ni pun zonni saja. Nak ikut boleh, tak nak ikut tak apa. Ataupun sebahagian lagi kata zonni saja. Kalau kamu nak pegang yang ni pun boleh, kalau nak pegang tafsiran lagi satu pun boleh. Betul lah, tafsiran kamu tu memanglah kalau ikut dasar ilmu dia paling kuat, tapi zonni saja. Ada kemungkinan tafsiran lagi satu ni pun betul juga. Ini diperangi oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. No, hadis adalah ilmu. Hadis adalah sains. Tak boleh bercakap tentang hadis melainkan dengan dasar ilmu. Bukan semua zonni itu sama. Tak, bukan semua zonni itu sama. Satu khabar yang tidak ada sumber, ya, dia zonni, tak ada sumber. Satu khabar yang ada sumber, cuma sumber itu tidak sampai ke tahap qat'i. Sumber itu tidak mutawatir, tapi sumber itu tarajjaha janib as-sidq. Berkemungkinan besar dia betul. Berkemungkinan besar dia betul. Dan bukti-bukti menunjukkan bahawa khabar tu betul. Qaradawi kata ini kena pegang, tak boleh tolak. Hadis sahih, meskipun kamu kata dia zanni, kamu kena pegang. Tak ada orang boleh datang, tiba-tiba dia kata, aku tak tahulah bapak aku ni, bapak aku kan bukan bapak aku. Sebab tak ada dalil qat'i bapak aku tu bapak aku. Sebab aku tak pernah buat DNA lagi, tak tahu. Tapi kalau aku buat DNA sekalipun, satu mesin saja, tak tahu bapak aku terbetul ke, mesin tu betul ke tak betul. Kalau pakai 3 mesin pun, berapa seorang je yang cek mesin DNA tu, jadi tak tahu betul ke tak betul. Jadi aku tak tahulah bapak aku ni siapa. Tak ada siapa akan buat ayat macam tu. Meskipun kita tahu bapak kita tu bapak kita dengan dalil zanni. Tak ada siapa pergi buat 3 mesin DNA, setiap mesin tu run by 10 orang, jadi 30 saksi. Tak ada siapa pernah buat macam tu. Kita tahu bapak kita tu bapak kita dengan dalil zanni, tetapi kita tidak pernah mempertikaikannya. Dia tak boleh pergi kata, ya dia ni pun bapak aku, tapi ada kemungkinan dia tu pun bapak aku juga. Ada orang buat macam tu? Tak ada siapa akan buat macam ni. Ini
antara kritikan Dr. Yusuf Al-Qaradawi kepada orang yang kata zonni sahaja, yang ni pun boleh pegang, yang tu pun boleh pegang. Dia kritik keras. Hadis ada disiplin. Kalau kamu tak tahu disiplin itu, baca apa yang ditulis oleh Az-Zailai, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Albani, Ahmad Syakir dan sebagainya. Baca apa mereka tulis, jangan buat pandai sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Qaradawi juga menjawab tuduhan anti hadis moden. Anti hadis moden pula trendnya lain. Mereka mempersoalkan yang cukuplah dengan Al-Quran, hadis tak payah kot. Pegang Al-Quran telah memadai. Ini juga dikritik oleh Al-Qaradawi dengan kritikan yang keras. Al-hadis berfungsi sebagai penjelas kepada Al-Quran. Beliau membawakan perkataan Al-Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i kata, Al-Quran ahwaju minas sunnah ila Al-Quran. Al-Quran ahwaju ila sunnah. Al-Quran memerlukan kepada sunnah, lebih daripada sunnah memerlukan kepada Al-Quran. Perkataan ini dibantah oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad kata tak boleh. Yang sesuai hanya kata Al-Quran sunnah mubayyin lil Quran. Sunnah menjelaskan Al-Quran. Tapi Al-Qaradawi bawa dua-dua. Nak menunjukkan bahawa Al-Quran tertakluk kepada tafsiran di dalam hadis. Tak cukup sekadar berpegang dengan Al-Quran. Tafsirannya mesti datang daripada hadis. Tak cukup sekadar berpegang dengan Al-Quran. Ini juga poin yang penting untuk membantah ramai orang yang mendakwa mereka reformis, tapi dia nak reform macam mana? Dia sekadar baca ayat-ayat Al-Quran, daripada bacaan dia tu dia buat keputusan, keluarkan hukum, dah memadai. Hadis-hadis dia buat tak tahu. Ini dua isu yang dijawab oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yang ketiga, Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga menilai bahawa hadis dinilai intipatinya sahih ataupun tidak. Dia bukan sekadar rantaian perawi, rantaian orang yang meriwayatkan hadis itu, tapi intipatinya dinilai. Ini isu penting. Ramai orang mendakwa dia mengkaji hadis. Dia tengok hadis tu, dia kata, oh hadis ni tak kena dengan Al-Quran, pum, tolak buang tepi. Dia tengok hadis ni pula, dia kata, oh hadis ni macam tak logik, dia tolak buang tepi. Dia tengok lagi satu hadis pula, dia kata hadis ni ulama tak pakai, dia buang tepi. Al-Qaradawi menegaskan bahawa ini bukan kerja orang awam yang tidak mendalami ilmu naqdil hadis. Kena faham. Tuan-tuan bayangkan, tahap dia yang sebagaimana disebut oleh panel sebelum ni, dengan kehebatan ilmu dia, ada bab yang dia tawakuf. Ada bab yang Qaradawi rasa nampak macam hadis ni tak berapa clear. Maksudnya nampak macam tak kena dengan gambaran syarak. Tetapi apabila muhaddisin katakan hadis tu sahih, Qaradawi kata bab ni aku tawakuf, aku tak berani nak tolak. Nampak tak kuatnya disiplinnya berpegang dengan apa yang ditulis oleh ulama hadis. Antaranya Al-Qaradawi sebut salah satu hadis yang dia baca zaman Qaradawi tak ada maktabah syamilah lagi macam kita. Pak keluar hukum. Tak, zaman dia tak ada macam tu. Sebab tu dia kena taklid kepada tokoh-tokoh muhaddisin. Dia baca hadis, al-wa'idatu wal mau'udatu finnar. Anak yang ditanam dan orang yang tanam anak tu dua-dua dalam neraka. Al-Qaradawi baca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Al-Qaradawi kata apabila aku membacakan hadis ini, aku harap hadis ni dhaif. Sebab nampak macam apa dosa budak yang ditanam di dalam kubur tu, aku harap dia dhaif. Sehinggalah aku membaca takhrij Al-Albani. Apabila Al-Albani menulis takhrij, Al-Albani kata hadis ni sahih. Maka itu mengejutkan aku. Tapi Al-Qaradawi kata disebabkan itu, aku membaca beberapa jawapan yang ditulis oleh para ulama, aku tak tenteram, jadi aku mendiamkan diri tentang hadis ni. Ada penjelasan para ulama sebut yang anak-anak yang mati dalam keadaan kafir, mereka akan diimtihan, diuji oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Dengan ujian tu menentukan mereka ke neraka ataupun ke syurga. Jadi gabungkan hadis itu dengan hadis ini menunjukkan Nabi SAW cerita tentang spesifik kes yang sahabat tanya. Sahabat tanya Nabi, ada satu perempuan, dia banyak buat baik tapi dia tak beriman dengan Allah, mati di zaman jahiliyah, dia pernah bunuh anak kecil. Nabi kata dia pun dalam neraka dan juga anak yang dia tanam tu pun dalam neraka. Sebahagian ulama kata ini spesifik kes. Nabi sebut tentang kes ini. Tetapi secara umum, budak-budak yang mati ketika kecil dalam keadaan kafir, Allah akan uji dia. Jadi Al-Qaradawi kata memandangkan hadis ni sahih, jawapan yang dikemukakan oleh para ulama pada aku ada beberapa kesangsian, aku tawakuf, aku diamkan diri. Saya minta maaf tuan-tuan kalau perbahasannya agak berat sikit, saya cuma nak bagi contoh. Contohnya satu lagi hadis dalam riwayat Muslim
di mana seorang sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW, dia kata, aina abi, bapa aku dekat mana? Nabi kata, inna abaka finnar, bapa kamu dalam neraka sekarang, mati zaman jahiliah dulu. Dia nak jalan balik, Nabi panggil dia, datang sini semula. Nabi kata, inna abi wa abaka finnar, bapa aku dan bapa kamu di dalam neraka. Hadis ini Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau membahaskan panjanglah orang yang mati ketika fatrah sebelum datangnya Nabi SAW dan sebagainya, kedudukan mereka, ada perbahasan yang panjang. Al-Qaradawi sebut, di kalangan guru-gurunya ada yang membantah hadis ini, kerana hadis ini tak tepat. Apa salah bapa Nabi SAW sehingga dihukum begitu? Tak tepat, hadis ni kena buang di kalangan guru-guru dia. Ada orang yang mentakwil hadis ni. Mereka kata bapa tu maksudnya bapa saudara Nabi SAW, Abu Talib, bukan Abdullah. Qaradawi kata hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Aku tak ada jawapan, disebabkan itu aku diamkan diri. Jadi saya nak sebut, ini metod Qaradawi. Walaupun orang kritik dia dengan pelbagai kritikan, tetapi dia satu tokoh yang berpegang dengan disiplin hadis. Cuma dalam masa yang sama, apabila beliau menyebutkan tentang hadis-hadis yang memang tak masuk akal, bercanggah dengan syarak, sanadnya dhaif, tak ada penjelasan, dia bantah. Qaradawi ni saya pun tak tahu mazhab dia apa. Bila kita baca buku-buku dia, kita tak tahu, dia tidak terikat dengan satu pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi dia hanya tunduk kepada sunnah, Al-Quran dan sunnah. Tak ada lah satu tafsiran yang dia sentiasa ikut. Dia sebut yang paling dekat dengan dia Ibn Taymiyah, bahkan mungkin Ibn Taymiyah yang paling dia sayang. Tetapi dia kata tulisan Ibn Taymiyah tentang majaz, aku tak setuju dengan Ibn Taymiyah. Kata dia tak setuju dengan Ibn Taymiyah dalam bab tu. Tapi bila balik kepada cerita kita, kat mana tadi last year? Lupa dah. Tentang intipati. Contohnya ada hadis. Para mufassirin meriwayatkan hadis ni ya. Mufassir meriwayatkan. Apabila Nabi SAW membacakan ayat daripada surah An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa. Tidakkah kamu melihat Lat dan Uzza dan juga Manat dan juga apakah mereka ini semua ada anak-anak lelaki, Allah Ta'ala ada anak perempuan. Ulama tafsir meriwayatkan satu riwayat. Ketika Nabi SAW bacakan ayat ni, Nabi tersilap baca. Nabi tersilap baca, lidah Nabi SAW tiba-tiba tergerak untuk mengucapkan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturja. Sesungguhnya berhala-berhala itu tinggi dan syafaatnya sangat didambakan. Nabi tersilap sebut, kata ulama tafsir. Al-Qaradawi kata hadis ni tak masuk akal. Satu, sanadnya lemah. Yang kedua, tak mungkin Nabi akan mengucapkan ucapan itu secara sengaja ataupun tak sengaja. Berbeza dengan trend At-Tabari dululah. At-Tabari kata riwayat disebutkan begitu, lidah Nabi SAW sebagai ujian Allah kepada orang kafir. Nabi tersebut begitu, mereka pun terus sujud bila dengar. Mereka sujud sebab mereka ingat Muhammad sama macam kita. Pertama, riwayat-riwayat ini dhaif. Yang kedua, Al-Qaradawi kata tak mungkin Nabi tiba-tiba nak ucap tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturja. Tak mungkin Nabi nak kata sesungguhnya berhala-berhala itu semua tinggi dan kita mendambakan syafaatnya. Tak, ini dhaif dan ini mesti ditolak. Jadi, bahagian yang pertama tentang ketepatan hadis, manhaj Al-Qaradawi adalah sangat jelas. Ikut muhaddisin. Jangan buat pandai kalau tak tahu. Ini manhaj Al-Qaradawi. Dia sendiri tak buat takhrij sendiri. Dia tak cerita sendiri, rawi ni lemah, rawi ni kuat, rawi ni. Sebab itu bukan bidang kepakarannya. Dia tak buat. Tetapi ulasan-ulasan Qaradawi adalah selari dengan apa yang ditulis oleh para muhaddisin dalam bab ini. Kita dapat bacalah buku-buku dia tahun 60-an, 70-an lagi. Beliau merujuk penulis-penulis yang pakar di dalam hadis bagi menentukan kesahihan hadis. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, tentang hadis. Sunnah, satu, ketepatan. Yang kedua, tentang kefahaman. Bagaimana memahami hadis. Ini kejaguhan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apabila beliau membahaskan bagaimana cara untuk memahami hadis, di sini kita akan nampak basmah, dia punya fingerprint, dia punya ketokohan yang ramai pengkaji hadis tidak mendalam pengkajian sepertinya. Al-Qaradawi menyebutkan, yang pertama, Nabi SAW itu basyaran rasulah, seorang manusia dan seorang rasul. Apabila Nabi SAW bertindak sebagai seorang manusia, kita tidak disyariatkan untuk mengikut Nabi SAW.
Baik, apa yang Nabi buat sebagai manusia? Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Orang jahiliah kata, mana boleh dia ni jadi nabi, dia makan sama macam kita, dia pergi jalan kat market sama macam kita jalan. Jahiliah kata begitu. Qaradawi sebut, makan, jalan, tidur, minum, ini semua bukan hukum-hukum syarak. Siapa nak makan, makan. Siapa tak mau makan, dia tak makan, cuma dia mati je lah lepas tu. Ini terpulang masing-masing, tak ada kena-mengena dengan hukum. Survival sebagai manusia, ini lain. Ini cerita kamu. Yang kedua, tingkah laku Nabi SAW sebagai seorang lelaki Arab. Ini juga kita tidak dituntut untuk mengubah bangsa kita untuk menjadi bangsa orang Arab. Tidak dituntut untuk jadi Arab. Jadi, apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang tidak ada tuntutan agama, sekadar memenuhi apa yang dilakukan oleh bangsa Arab, ini juga tidak dituntut. Yang ketiga, Al-Qaradawi menyebutkan, apa sahaja yang menjadi tabiat Nabi SAW, ini tidak dituntut. Ada hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali selepas Nabi SAW solat sunat sebelum subuh, Nabi akan baring di atas syaqqihil aiman, tidur di atas lambung sebelah kanan, Nabi akan baring. Ibn Hazmin katakan ini sunnah. Qaradawi kata yang ni bukan sunnah. Itu kamu tak dituntut untuk ikut. 2 rakaat sebelum subuh, ya, kamu kena ikut. Tetapi tidur lambung kanan selepas subuh tu, itu tak perlu. Selepas solat subuh, sunat subuh, itu tak perlu, tak dituntut. Nabi buat. Kalau kamu buat atas kecintaan kepada Nabi SAW, sebagaimana Ibnu Umar ikut cara Nabi SAW berjalan wadi yang Nabi jalan, dia pun jalan dekat situ juga, itu okey, kerana kecintaan. Tapi kamu tidak dituntut untuk mengikut Nabi SAW atas bab yang Nabi suka sebagai manusia. Nabi suka makan dubak ke terung? Terung kan? Dubak tu apa? Labu, sorry. Sebab ada cikgu saya bahasa Arab. Nah, Nabi suka makan dubak. Kita tak dituntut. Siapa suka dia makan, siapa tak suka dia tak payah makan. Bila makan kambing, Nabi makan katif. Katif apa pula Ustaz? Mana kambing ada bau? Apa nama? Paha kambing. Nabi suka makan katif, paha kambing. Kita tak dituntut untuk suka paha kambing. Ini semua kesukaan Nabi SAW. Dalam sukan, Nabi suruh bersukan. Apa sukan yang Nabi suka? Nabi suruh orang memanah, ya, Nabi suruh orang memanah, Nabi puji orang memanah. Irmi ya bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Wahai anak-anak Ismail, panahlah kamu kerana bapa kamu seorang pemanah. Ya, Nabi bolehlah Nabi suka. Tapi yang tu ada tuntutan sebab membantu untuk perang. Wallahu alam. Antara sukan yang Nabi suka lari. Ada riwayat Nabi lari dengan Aisyah, ada riwayat yang para sahabat sebahagian mereka lari. Ada riwayat Nabi suka wrestling juga. Nabi bagus wrestling. Jadi siapa yang suka wrestling, dia masuk wrestling, okey. Tak ada keperluan untuk semua orang masuk wrestling. Tak payah. Perempuan tak payah masuk, tak apa. Tapi kalau siapa nak masuk, terpulang pada dia. Tidak dituntut. Begitu juga dengan lari. Tak payah register maraton. Tak apa. Cuma Nabi suka. Sukan-sukan lain boleh buat juga. Itu isu yang pertama, Nabi SAW sebagai manusia. Isu yang kedua, apabila Nabi SAW sampaikan sesuatu yang mengandungi unsur syarak, ini mesti diikut. Ini mesti diikut. Dan dalam pada mengikuti sunnah Nabi SAW yang sebahagian daripada syariat, kena nilai hadis itu daripada sudut pandang orang yang hidup di zaman Nabi SAW, memahami ucapan Nabi. Apa konteks yang disampaikan? Ini susah sikit saya nak cerita sebab saya duk prepare beberapa contoh dalam kepala anak abang. Ada hadis yang kita rasa maksudnya begitu, tapi maksudnya lain. Saya duk fikir beberapa contoh, tapi masalah dia kebanyakan contoh tadi dalam sesi pertama Datuk Mufti dah sebut semua contoh. Jadi saya pun nak kena fikir contoh lain pula yang kena dengan apa yang disebut oleh Qaradawi. Satu, Qaradawi menyebutkan kepentingan untuk menghimpunkan riwayat untuk faham maksud. Dia tak boleh baca satu hadis sahaja. Itu tak boleh. La'anallahu zairat. Allah melaknat perempuan yang banyak menziarahi kubur. Di antara salah satu hadis Nabi SAW. Laknat Allah kehadap zairatil kubur wal mutakhidina 'alaiha al masajid. Allah melaknat
penziarah kubur di kalangan perempuan dan orang yang mendirikan masjid di atas kubur. Satu. Baik. Kalau orang baca hadis ni, mungkin dia akan anggap, oi, perempuan jangan ziarah kubur, kalau ziarah kena laknat. Al-Qaradawi kata, ada kepentingan untuk menilai semua hadis dalam bab sebelum kamu keluarkan hukum. Ada hadis lain yang Nabi SAW sebut, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku halang kamu ziarah kubur, sekarang pergilah ziarah kerana dia mengingatkan kamu kepada kematian. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, kalau aku pergi kubur nak baca apa? Nabi kata, apabila pergi ke kubur, bagilah salam kepada penghuni kubur. Kalau kena laknat, Aisyah tanya, pergi kubur nak baca apa? Bayangkan, kalau betul-betul perbuatan tu dilaknat, jawapan Nabi mestilah kata, aku kata perbuatan tu dilaknat, hang tanya aku pergi sana nak baca apa? Tak. Tapi Nabi SAW cerita, kalau pergi ke kubur, ada bacaan salam kepada penghuni kubur. Al-Qaradawi menghimpunkan riwayat-riwayat ini menunjukkan bahawa kesimpulannya, yang dilaknat adalah zairat yang yukthirna ziyarah. Dia suka selalu berziarah dan dia suka sedih. Dia suka sangat pergi ziarah dan setiap kali dia ziarah tu menghidupkan kesedihan. Mereka ini kelompok yang dilaknat. Tak ada apa-apa, duduk saja-saja. Dia suka bila pi, ada masa sahaja dia pi, dan bila dia pi dia hidupkan kesedihan. Ini perempuan Arab jahiliah banyak yang perangai begitu. Bila mereka masuk jumpa sama-sama mereka akan mula niyahah. Mereka akan mula meratap kematian. Biasanya dia akan berlaku awal-awal kematian lah. Orang tu mungkin kematian suami dia, dia tengah sedih, menangis, dia baru rehat. Setiap kali tetamu mai, tetamu akan cerita, laki hang ni dulu bagus, dia tolong orang, dia menangis balik, menangis 2-3 minit, selesa Ustaz. Mai lagi seorang tetamu, aku pun sedih juga, laki hang mati. Laki aku mati, hang sedih pasal apa? Semua orang duk cerita sedih, dia penat dengan kesedihan. Budaya ni, kalau dibawa-bawa, itu yang disebutkan kesimpulan Al-Qaradawi. Zairat yang dilaknat adalah orang-orang yang sentiasa banyak menziarahi kubur dan dia duk hidupkan kesedihan ini sahaja. Bukan orang yang menziarahi kubur sebagaimana kebiasaan orang lain, sekali-sekala apabila sampai waktu dia pergi ziarah kubur. Itu satu. Yang kedua, Al-Qaradawi juga menekankan kepentingan untuk kadang-kadang perlu kepada tarjih. Perlu kepada tarjih ataupun memilih pandangan yang tepat apabila hadis-hadis nampak macam berbeza. Ini penting. Dia tak boleh baca satu hadis sahaja. Nampak berbeza. Ada hadis yang Nabi SAW, masalah dia Datuk Mufti ambil semua contoh tadi, saya nak keluar contoh pun susah dah. Tentang family control. Family control. Suami dan isteri, mereka bersama dalam keadaan tak mau anak. Al-azal. Al-Qaradawi bahaskan isu ni. Dalam hadis, ada hadis meriwayatkan azal ni adalah mau'udatul mukhfiyah, wa'dul khafi, pembunuhan yang tersembunyi. Baik. Ada orang dia pegang hadis ni sahaja, mereka kata tak boleh melakukan family control. Tak boleh. Allah Ta'ala bagi rezeki kepada siapa yang Allah nak, Allah Ta'ala tak bagi rezeki kepada siapa yang Allah tak nak. Orang tu kalau jenis subur, 16 anak lah dia beranak, tak boleh kontrol kalau ikut hadis ni sahaja. Tetapi Al-Qaradawi menekankan bahawa tak boleh, kena lihat ke semua konteks. Ada hadis yang Nabi SAW kata, orang kata Yahudi mendakwa bahawa azal ini adalah qatlus saghir, pembunuhan kecil-kecilan. Nabi kata tak, ia bukan pembunuhan kecil-kecilan. Kalau Allah nak bagi rezeki, kamu buat azal pun kamu akan terlajak dan dapat juga anak. Satu. Ada hadis para sahabat bagi tanya Nabi sebut, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami melakukan family control ni, tetapi Al-Quran sedang turun ketika itu dan Quran tak larang pun kami. Al-Qaradawi bila kumpulkan ke semua ini, dia menunjukkan bahawa riwayat-riwayat yang paling tepat dalam bab ini menunjuk, habis masa? Okey, sorry. Menunjukkan bahawa ini isu yang tidak ada masalah padanya. Dia kata 5 minit, ada lagi 1, 2, 3, 4. Mana satu yang best untuk kita cerita? Yang mana? Sila pilih satu, ada 3. Saya tak ada masa nak sebut semua ni. Semua tak ada, Ustaz Abu marah. Baik, yang last sekali lah, maksud. Ini juga penting untuk melihat maksud lafaz yang diucapkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang ada lafaz yang maksudnya bukan seperti yang kita bayangkan. Inna min asyaddin nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwir.
atau al-musawwirun dalam riwayat Al-Bukhari. Di antara orang yang paling kuat di azab pada hari kiamat adalah cameraman. Mana cameraman? Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada orang yang dia keras. Dia kata siapa jadi cameraman, ni orang yang paling kuat di laknat, di azab di akhirat kelak. Jangan jadi cameraman. Ambil kamera ni semua, tolak mic kat saya. Sebab laknat besar. Al-Qaradawi membincangkan, iya, lafaz yang disebut adalah taswir, musawir. Tetapi maksudnya bukan seperti maksud yang kamu bayangkan. Kerana kamera tak ada lagi di zaman Nabi SAW. Takkan Nabi nak cakap tentang satu benda yang tak wujud. Perkara itu kalau tak wujud, kamu cakap, Nabi tak cakap tentang benda yang tak wujud. Nabi bercerita tentang orang yang melukiskan potret, lalu potret itu diagung-agungkan. Orang yang melukiskan naht, dia buat bentuk orang jadi macam kayu dan sebagainya, ini asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah. Mereka ini antara orang yang paling besar di azab di hari kiamat. Bukan kameraman yang tangkap gambar, fotografer tu. Sebab kerja tu di zaman Nabi SAW belum wujud lagi. Nabi takkan cakap tentang perkara itu. So ini tentang maksud lafaz. Boleh satu lagi? Kesian lah, jauh mai ni. Baik, seterusnya, antara perkara penting juga adalah untuk melihat kepada tujuan serta jalan. Kadang-kadang Nabi SAW apabila bercerita tentang sesuatu, Nabi cerita itu, kata Al-Qaradawi, itu sekadar tujuan, bukan jalannya. Itu sekadar tujuan, bukan matlamatnya. Contoh, salah satu contoh yang Qaradawi sebut. Ada dua contoh. Satu tentang zakat, Datuk Mufti sebut tadi. Qaradawi buat cerita tentang ni lah. Qaradawi kata, kalau kamu nak semua orang keluarkan sa' minat tamar pada hari raya, di antara solat subuh dengan semayang raya, semua orang nak bawa keluar satu gantang beras ataupun tamar. Pagi tu, Qaradawi kata, Kahirah ada 20 Muslim. Hampa nak pergi cari kat mana beras? Fikir logik kan? Kahirah sahaja ada 20 juta Muslim. Siapa nak jual beras sebanyak tu pada pagi raya? Kalau ambil beras sebanyak tu pada pagi raya, nak distribute kat orang miskin nak buat apa? Katakanlah dalam dewan ni ada 600 orang. Yang miskin saya seorang je. Semua orang bagi beras satu gantang. Saya nak buat apa? Maka persoalan ini ditimbulkan oleh Qaradawi. Menunjukkan bahawa yang lebih baik adalah ganti dengan nilai. Yang kedua, contoh ni last please. Yang kedua, tentang melihat hilal. Ada hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, sumu li ru'yatiha wa aftiru laha. Bila kamu tengok bulan, kamu puasalah. Apabila kamu nampak bulan juga, kamu bukalah puasa. Fa in ghummiya alaikum fa'iddu iddah ataupun faqdiru. Dalam riwayat, sebahagian riwayat disebutkan lafaz-lafaz yang berbeza. Kalau tertutup bulan tu kamu tak nampak, maka kamu kirakan. Ataupun dalam sebahagian riwayat disebutkan cukupkan 30. Ada perbezaan riwayat. Jadi riwayat ni menceritakan bahawa nak puasa tengok bulan, nak raya juga tengok bulan. Al-Qaradawi membawakan perkataan Ahmad Syakir. Ahmad Syakir, Qaradawi kata, kita sedang hidup di zaman yang moden. Zaman moden tu bila? Tahun 1986. Qaradawi kata, kita di zaman moden. Moden bagi dia 1986 lah. Bayangkan Ahmad Syakir yang hidup di zaman klasik, menulis pada tahun 1940-an ke 50-an. Itu klasik. 87 moden. Zaman ni tak tahu apalah dia nak panggil. Yang penting dia kata, Ahmad Syakir menulis bahawa melihat hilal itu bukanlah satu tuntutan bimakna kalimah, mesti melihat hilal. Tetapi dia untuk menentukan mekanisme yang wujud dan tersebar pada zaman itu adalah hilal. Kamu tengok bulan, kamu puasa dan kamu raya. Perkiraan zaman kita, ini kata Ahmad Syakir tahun 50-an, 40-an. Ahmad Syakir kata, pada zaman kita, kita boleh projek pergerakan bulan dengan ketepatan yang sangat baik. Kita tahu di mana ketinggian bulan berapa, lencong dia berapa, umur dia berapa sebelum terbenam pada hari Syawal dan juga Ramadan. Pada zaman kita yang moden ni, kita boleh projek. Sekali lagi, moden ni maksudnya 50-an. Maka dengan itu, kata Ahmad Syakir, keutamaannya adalah melakukan hisab. Al-Qaradawi bila ulas pada tahun 1986, dia kata, kalau tak mau setuju semua dengan Ahmad Syakir ni pun tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya setuju dengan dia untuk menentukan hari-hari yang mustahil untuk raya. Mustahil untuk raya. Sebab kadang-kadang, biasa di kampung-kampung Arab ni, orang yang tengok bulan orang tua. Kerja tu dia buat daripada muda sampai tua. Budak muda tak berani. Budak muda kata, tak mau, ya aku salah, tengok nak tanggung dosa berjuta orang tak puasa. Budak muda tak berani. Yang tinggal orang tua yang mata tak berapa betul dah,
Sampai ketua dia aja buat kerja tu. Dia pergi tengok bulan tu. Dia perhati bulan tu. Kadang-kadang dia punya bulu mata jatuh sikit, tak, dia ingat bulan. Bulan raya. Qaradawi kata, sekurang-kurangnya pastikan hari yang tak mungkin untuk raya jangan bagi orang raya. Kalau tak mau pakai sepenuhnya fatwa Ahmad Syakir pun. Tetapi Qaradawi menyebutkan, dia kongsilah perkataan Ahmad Syakir tu, ini semua menunjukkan yang ada matlamat di sebalik suruh tengok bulan. Dan matlamat itu, cara untuk mencapai matlamat itu mungkin berbeza. Saya minta maaf, takat ni je lah dia pun duk tengok saya macam tu. Saya berhenti dulu. InsyaAllah ada kesempatan kita sambung pada kesempatan lain. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Salman Ali di atas pembentangan berinteraksi dengan As-Sunnah. Jadi saya strict dengan masa kerana penganjur duk mesej. Okey, dan beberapa yang saya ingin katakan bahawa InsyaAllah pada petang ini juga akan ada sidang kedua dan sidang yang ketiga, dan insyaAllah akan ada masa lagi untuk sidang ketiga. Ustaz Salman juga akan memberikan perkongsian, dan kita dapat lihat bagaimana pembentangan. Saya kira sebagai seorang yang memang minat membaca karya-karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, banyak juga input-input yang saya terima pada sesi pada pagi ini, dan sebab itulah sekiranya ada masih lagi ingin memberikan infak kepada Mausu'ah dan juga membeli beberapa kitab-kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada di lobi, dan juga kita ada beberapa pameran di bawah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua para panel. Walaupun pada awalnya Ustaz Salman juga agak keberatan untuk balik dalam masa 48 jam dan kemudian malam ni akan balik semula ke Doha, tapi kita paksa juga untuk bersama pada majlis kita pada hari ini. Dan penghargaan kepada penganjur yang menjemput kami dan juga kepada pihak-pihak yang terlibat termasuk dari pejabat Perdana Menteri di atas kejayaan kita menganjurkan insyaAllah sehingga selesai pada petang hari ini. Terima kasih dan mohon maaf di atas segala kekurangan pada sidang yang pertama, dan jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.